Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ni alhamdulillah Allah beri lagi kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, alhamdulillah. Kan banyak-banyaklah kita bersyukur kan, di mana dalam kita diberi nikmat ini, kalau kita tengok dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan sebagainya, banyak berita-berita kematian, berita sakit, berita minta doa, ya Allah mintalah sihatkan ayahku, emakku, ahli keluargaku dan sebagainya. Kan di samping kita masih sihat hari ni, mungkin ada orang lain mereka diuji. Jadi sama-samalah kita banyakkan berdoa. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini sembang santai total lockdown untuk siri yang ke-8 dengan tajuk 4 golongan. 4 golongan yang berkait dengan buku. Okey, baik. Jadi kalau kita sebut buku, saya kira semua orang tahulah apa itu buku. Buku ni ada macam-macam jenis kan. Ada nipis, tebal, panjang, pendek, lonjong. Lonjong tak ada, lebar dan sebagainya. Buku ni juga ada yang berwarna, tak berwarna, ada yang kulit keras, kulit lembut, kertas nipis, kertas tebal dan sebagainya. Jadi buku ni banyak sangat jenis lah. Tapi dalam buku yang berbanyak jenis ni pun saya boleh rangkumkan ada 4 golongan. Ada 4 golongan yang saya boleh kongsikan pada malam ini tentang bagaimana reaksi ataupun tindakan mereka dengan buku. Jadi saya kira mungkin ada beberapa orang dia dah tahu benda ni, tapi paling kurang benda ni sedikit sebanyak mengingatkan balik kita. Adakah kita golongan yang keempat? Apa itu golongan keempat? Jom kita dengar. Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama. Kalau kita lihat buku ni dia ada banyak-banyak genre ataupun banyak jenis lah, dan setiap orang itu dia ada pilihan dan taste dia masing-masing. Kan? Contoh macam saya suka buku Islamik lah terutamanya. Nak tak nak kita tak boleh lari dari genre Islamik, sebab memang kita tahu kita ni bukan background agama, jadi nak tak nak kita kena tambah ilmu agama kita. Itu salah satulah, banyak lagi. Mungkin ada orang yang dia suka genre seram, genre novel dan sebagainya. Okey. Tapi dalam banyak-banyak buku sekalipun dia ada peminat-peminat dia tertentu. Kan? Sebagai contoh, bila saya pernah jumpa, alhamdulillah, saya diberikan orang kata peluang berjumpa dengan pengarang buku yang bernama Ramli Awang Mursyid. Kan? Saya selalu sebut Ram lah, kan? Yang mana kita tahu buku dia sangat banyak, dan novel lah, novel dia banyak, dan setiap satu novel tu pula banyak kali diulang cetak. Dan saya difahamkan bukan sahaja belas kali, malah boleh sampai ke puluh kali dicetak. Kan? Sebagai contoh, kalau dia ada 20 jenis buku, 20 tu pula diulang cetak sebanyak berbelas kali. Macam tu, berpuluh kali. Sebagai contoh, kalau kita anggap satu buku itu, satu novel tu harga dia RM20, sebagai contoh. Sekali dia cetak mungkin dalam 1,000, 3,000. Kita anggap kita assume 5,000 lah. Kan, 5,000 darat RM20 dah RM10,000. Ni dari sudut duit lah. Kemudian itu baru sekali cetak. Cuba bayang kalau 10 kali cetak, 5,000 darab 10 kali dah 50,000 naskah. Itu baru satu tajuk, tuan-tuan puan-puan. Kena ingat. Jadi cuba bayang Ramli Awang Mursyid ni, waktu saya jumpa dia tu, orangnya kecil je, pakai spek. Saya rasa muda lagi, dalam mungkin baru 40-an kot. Saya jumpa dia bila dalam 2017 ataupun 2018 saya jumpa dia. Okey, jadi saya tak sempat tanya banyak lah sebab waktu tu urusan lain. Cuma saya nak kata tak masuk point lagi. Cuma saya nak cerita waktu tu, kadang-kadang kita ingat
Okey, pengarang ni dia mesti ada satu karisma yang luar biasa, gini perwatakan, corak dan sebagainya. Kan? Jadi tapi nama dia tu sangat glamour, betul? Kan? Satu Malaysia, saya kira seantero Nusantara ni tahulah kot kan tentang Ramli Awang Mursyid kan, dengan novel dia. Saya pun ada beberapa novel yang saya tak sempat lagi nak baca. Kan. Okey, baik, selamat datang. Terima kasih pada yang tonton pada malam ni. Okey, baik, kita pergi pada poin pertama. Golongan orang yang berkaitan dengan buku. Golongan pertama ni ataupun ciri-cirinya yang saya boleh sebutkan adalah dia ni suka membeli tapi dia tidak membaca. Okey, baik. Ini golongan pertama, orang yang berkait dengan buku. Okey. Jadi saya kira mungkin kalau tak kita sekalipun, ada kawan-kawan kita, saudara mara kita kan, ahli keluarga kita ataupun siapa-siapalah yang kita kenal, dia ni ada jenis macam tu. Ada tak kenal? Kalau ada mungkin boleh orang kata mention nama dia kat bawah. Ini untuk golongan pertama. Bagi saya golongan ini tak salah pun kan, tapi paling kurang kita nampak di situ apa yang lebihnya, dia ini ada minat untuk membeli buku kan, dia ada minat untuk membaca tu. Walaupun mungkin dia hanya membeli buku tapi dia tidak membaca buku tu. Kalau kata tak membaca tu mungkin teruk sangat, dia kurang membaca. Kan, sebab dia ni memang beli kan, ataupun kita boleh kata setiap kali pesta buku tu mesti ada muka dia. Macam tu. Jadi memang dia ni orang kata dia ni minat dia dengan buku tu ada satu tahap level yang sangat tinggi lah. Ini golongan pertama. Okey, jom kita tengok golongan yang kedua. Golongan kedua ni pula, dia suka membaca, sangat gemar membaca. Kan, kalau ada nampak bukunya membaca tapi dia tidak membeli. Kan. Jadi dia ni memang akan baca. Ada je buku jumpa, contohnya tengah duduk dekat klinik, masya-Allah baca Quran je. Itu pun apa nama ni? Buku juga tu. Itu buku dari Ilahi. Itu memang wajib baca setiap hari Quran. Okey, jadi golongan kedua ni dia suka baca kan. Kadang-kadang dia tengah tunggu doktor panggil dan sebagainya, ada buku dia baca. Ada pamphlet ke dekat kedai dan sebagainya, dia suka bacalah. Jadi ini golongan kedua. Kan, bila mana dia suka membaca menyebabkan kita kata tapi dia ni tak suka membeli. Kadang-kadang yang banyaknya dia suka meminjam lah. Dia pinjam, lepas tu habis dia baca, dia bagi balik. Kan, tapi ada juga orang yang dia gabung dua-dua, dia beli sambil tu dia juga pinjam dan akhirnya dia membaca lah. Macam tu. Okey, baik, itu golongan kedua. Dia agak kontra lah dengan golongan pertama. Jom kita pergi untuk golongan ketiga. Okey, golongan ketiga ni ataupun kita nak kata perfect tu tidaklah, tapi yang merangkumi kepada golongan pertama kedua, iaitu dia membeli dan dia juga membaca. Kan. Dia membeli sambil tu dia membaca. Ini bagi saya golongan yang sangat bagus lah, sebab memang dia beli, dia tahu apa dia beli tu dan dia baca. Kan, dia baca dan lebih baik dia sampaikan pada orang. Ini golongan ketiga. Okey. Jadi golongan ketiga ini saya kira agak tak ramai lah bilangan ni. Kan, sebab kita nak tengok orang yang betul-betul dia membeli kemudian membaca, itu bagi saya amatlah tidak ramai. Kan, kalau saya ada jumpa statistik nanti saya boleh share lah, insya-Allah. Tapi sepanjang hidup saya selama beberapa tahun ni memang saya jumpa saya ada jumpa seorang dua sahaja dari kalangan saya lah. Mungkin di kalangan luar sana ramai tega pun baca buku, dia pun beli buku. Mungkin dia ni sekali beli 2-3 bag dan dia habiskan baca dalam tempoh-tempoh tertentu. Ada golongan macam tu. Sebab saya pernah pergi ke pesta buku dan kemudian saya berselisih lah, jumpa dengan salah seorang mentor saya, Tuan Abdul Basit. Waktu tu saya ingat dia bawa 2 beg troli. Kan, dia bawa 2 beg troli dan memang kita tahulah dia nak beli buku. Dan memang apa yang saya dimaklumkan oleh orang sekitar dia, yang orang yang mengenali dia ni memang orang yang kuat membaca. Macam tu. Itu salah seorang lah. Dan lainnya ada lagi beberapa, sehingga kan macam hari tu ada kawan saya, kerana terlalu banyak sangat buku, dia terpaksa jual buku-buku dia.
kan, untuk dia ada space, untuk dia nak ada space kat rumah dia, sampai begitu sekali. Okey, itu golongan ketiga. Tapi janganlah kita jadi golongan keempat ini. Agak-agak apa golongan keempat? Cuba komen sikit bagi yang dengar ni, rasa-rasa betul lah. Okey, sementara saya tu kita baca sikit. Ada komen collector. Ya betul, collector. Itu golongan pertama lah. Dia ni jenis kumpul je kan. Dia tak baca. Okey, Abdul Rahman membaca tidak membeli. Tak mencuri ke tu? Bukanlah sampai macam tu. Maksud saya ni, dia ni memang jenis suka membaca, tapi dia macam sayang dia nak keluarkan duit dekat buku. Macam tu. Tak beli, tak baca. Pandai. Okey. Itu golongan yang keempat. Dia ni tidak membeli dan dia juga tidak membaca. Senang kata, dia ni kita husnuzon lah, bersangka baik. Dia ni memang baca online sahaja. Dia tidak beli buku. Kan? Tapi mungkin dia ada juga minat membaca tu. Jadi kalau dia memang minat membaca tapi dia tak beli, dia boleh jatuh ke golongan nombor 2. Yang kita risaukan, golongan nombor 4 ini kita boleh kategorikan sebagai orang yang tidak minat kepada membaca. Macam tu. Selalu baca buku muka. Muka buku kan. Okey, pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi bila kita kenal golongan-golongan yang berkait dengan buku ni, jadi kita boleh nampak ataupun kita boleh kenal kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Bagi yang mungkin kita ni orang kata ada ziarah kawan-kawan kita, kadang kita tengok rumah dia ataupun dia ada pernah cerita kat rumah. Okey, sebagai contoh saya pernah kerja di salah satu penerbit buku kepada karya Menteri Agama sekarang, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Saya pernah pergi ke rumah dia juga. Memang ada satu, orang kata, library lah, ataupun satu bilik khas, memang penuh dengan buku. Kemudian saya juga ada berkenalan dengan adik beliau sendiri. Kemudian bila adik beliau ceritakan, dia kata kalau di rumah di Terengganu tu memang ada, orang kata waktu tu pergi dekat rumah Menteri Agama ni, bilik tu bagi saya tak ada besar sangat, agak sedang lah, tapi penuh dengan buku, kiri kanan sampai atas, bawah sampai atas, kan. Jadi bila adik beliau dia kata kalau dekat Terengganu tu mungkin 2 ke 3 kali ganda lagi banyak buku daripada ruangan ni. Jadi saya kata Masya Allah, dahsyatnya. Kalau kata ini darab sini dengan sini pun dah berapa, kalau kat Terengganu tu mungkin 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda. Memang sangat-sangat banyak lah. Jadi memang kita nak kata orang kata Menteri Agama ni memang seorang yang sangat minat dengan buku. Beliau memang seorang yang alim, faqih dengan ilmu agama, kan. Okey, ada soalan. Kalau nak belajar membaca, nak start macam mana? Macam mana nak datangkan minat? Okey, bagi saya, apa yang saya belajar lah daripada rakan-rakan dan juga peminat dan juga penulis. Kadang nak jadi penulis ni, kita kena jadi pembaca dulu. Nak jadi pembaca, kena jadi peminat dulu. Okey. Jadi ini dari konsep buku lah. Kalau contoh penyanyi, jadi peminat penyanyi dulu, kemudian menyanyi. Adakah akhirnya kita jadi penyanyi? Wallahualam, belum tentu. Okey, jadi ada cadangan bawah tu. Kalau jawapan dia baca novel dulu. Betul, bagi orang yang minat genre novel. Tapi bagi orang yang tak minat genre novel, boleh jadi baca novel dulu tu bukan cara yang baik. Jadi pandangan saya sendiri dengan masa yang terhad ini, antara cara kalau kita nak bina minat membaca ini, kita membaca dengan bahan yang ringan. Bahan yang ringan itu bermaksud dengan buku yang nipis dan juga benda yang kita senang faham, benda yang mudah. Sebagai contoh, kalau kita nampak buku yang 5 pages, 10 pages, tulisan dia pun agak-agak besar, dan bila kita buka tu, ni senang ni, dia rasa nak habis, membuatkan kita tertarik nak baca dan kita nak cepat habis. Lagi satu yang saya boleh share kan, bila kita baca buku ni, apa yang kita boleh datangkan adalah perasaan seronok waktu habis baca buku. Sebelum pun ada, selepas pun ada. Ni mungkin nanti saya akan buat sesi khas untuk ceritakan bagaimana cara-cara untuk kita minat baca buku lah.
kan, ataupun minat membaca kan. Sebab kalau seingat saya pernah saya pernah baca statistik, kalau ikutkan di Malaysia ini purata setiap orang dia hanya membaca 2 buku setahun. 2 buku setahun. Jadi cuba bayanglah kan, berbanding kalau kita nak banding dengan orang Korea kan, kalau budaya di Jepun sangat-sangat jauh dengan kita. Kena buat rumusan laya. Rumusan laya macam mana tu? Maksudnya kalau nak baca tu baca dengan bahan yang ringan. Maksudnya mulakan dengan buku yang nipis yang kita boleh habis. Jangan mulakan dengan 100 pages terus ataupun yang 1000 pages. Kalau tiba-tiba tak pernah membaca, tiba-tiba datang kat depan dia buku tesis 1000 pages, meninggal babe. Kan? Okay. So saya kira itu saja untuk malam ini, 4 golongan yang saya boleh sharekan tentang orang yang terlibat dengan buku. Jadi yang pertama tadi, orang yang suka membeli tapi dia tidak membaca. Yang kedua adalah orang yang suka membaca tapi dia tidak membeli. Dan yang ketiga adalah yang bagi saya yang terbaik, yang kita kena jadi, orang yang membeli dan dia juga adalah membaca. Dan yang keempat, janganlah kita jadi golongan keempat. Kemudian yang keempat ini iaitu tidak membeli dan tidak membaca. Jangan kita jadi yang tu. Okey, dah baca buku, lepas habis baca buat rumusan tentang buku. Boleh, tak ada masalah. Itu pun baik kan. Bila mana kita membaca buku tersebut, kemudian kita sharekan apa yang kita dapat buku tersebut pada orang lain. Kadang-kadang kita rasa macam, alah aku nak share lah pasal ni, tapi kan orang kata benda ni klise, alah orang dah tahu benda ni. Buang pemikiran macam tu. Apa yang kita baca, apa yang kita rasa nak share, share je pada orang. Barangkali daripada mungkin 10 orang yang kita share tu, 5 orang mendapat manfaat daripada kita. Itu yang penting. Okey. Jadi saya kira itu saja untuk malam ni. Moga-moga sesi live saya pada malam ini memberi manfaat lah kepada semua pendengar dan pembaca. Okey, terima kasih juga pada yang komen. Ramai terutama ni. Saya kenal ni nama Abdul Rahman ni. Saya rasa dia dari Jompol. Okey, terima kasih pada yang komen. InsyaAllah kita jumpa esok dengan tajuk lain insyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.